Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Berjumpa kita dalam sesi pertama Jin House at Garasi TV bagi tarikh 1 hari bulan November. Selamat menyambut bulan baru. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua, terutama penonton yang bersama kami dengan sesi Amin Idris malam tadi. Saya membaca dan saya preview balik keseluruhan sesi, terutama sesi soal jawab dengan Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama, walaupun kita hanya mencecah 800 tontonan semasa semalam, tapi saya fikir dia adalah sesi yang positif mendengar pandangan-pandangan Amin Idris mengenai pembangunan motivasi di bawah tajuk bagaimana kita ingin berubah. Bagi anda yang ingin terlepas, boleh terus saja tonton previewnya nanti. Videonya telah pun ada sejak semalam dan telah dipindahkan ke YouTube. Kami juga meminta anda untuk ke channel YouTube, subscribe, like and share, kerana kita sedang mengejar untuk menerima 1000. Hari ini dah 900 lebih dah. Saya harap dengan sokongan anda dan hanya perlu ke YouTube dan subscribe saja channel Garasi TV di situ dan menonton. Semuanya sekarang ni dimuat naik pantas per hour. Habis saja sejam anda dah dapat lihat dia di YouTube. Hari ini kita akan naikkan banyak, saya rasa salah satu ada banyak item yang kita sampai. Kita ada satu red line ataupun rindam bersaiz hidup 34 tetapi menggunakan kain yang unik, iaitu bukan kain rindam yang biasa. Kain ini macam kain 505. Kita ada juga Repro Japan yang dicari-cari tu, yang dulu kita dah jual 2 line. Kita ada satu Repro Japan, kita masih ada satu lagi Evisu untuk saudara rebut. Kita ada Repro Japan, kita ada 2 rasanya, 2 saiz. Satu saiz yang Lalan bawa adalah saiz hidup 34 untuk saudara rebut, condition sangat cantik. Saya perhati lama yang semalam dia dapat. Untuk saudara yang mencari ini, kerana saya tentu heran kenapa kali ini saya pegang ini. Saya cuma nak educate dan berkongsi sedikit. Berapa penonton kita sekarang ni, Zah? 230. Lepas 300 saya kongsi sikit kenapa saya tunjuk benda ni. Cuma saya akan ingin mengingatkan saudara bahawa ini PKP dah masuk sesi minggu yang ketiga, sebab disambung daripada 2 ke minggu yang ketiga. Pastikan kita kekal berdisiplin, amalkan penjarakan sosial, pakai penutup muka bila ada di tempat awam. Saya rasa saya dah bagi tip bahawa kajian pakar bersetuju menyatakan bahawa dengan memakai penutup hidung, anda penutup muka, anda menjarakkan diri anda daripada 85% potensi jangkitan. Bahawa akhirnya mereka menemukan bahawa jangkitan sebenar COVID-19 sangat aktif melalui saluran pernafasan. Kalau saudara mengamalkan penjarakan sosial pada jarak 1 meter, anda mengurangkan kadar jangkitan 82% ke atas diri anda, berarti tinggi. Jadi kalau pastikan anda berada di tempat awam, anda memakai penutup muka bukan kerana takut disaman, tapi ini adalah kajian saintifik yang dipersetujui oleh semua pakar. Selepas 10 bulan mereka meneliti mengenai bagaimana pandemik ini mewabak, adalah kerana menggunakan melalui saluran pernafasan, sama saja seperti MERS-CoV SARS yang kita alami pada tahun 2003 dan 2004, juga melalui pernafasan. Banyak dokumentari, banyak jurnal dan banyak artikel yang dikeluarkan mengenai wabak tersebut. Ini juga sejenis coronavirus juga, cuma dia datang dalam bentuk yang lebih agresif. Okey, kalau dah capai 300, saudara akan tengok, saya share hari ini kita akan pergi kepada arena bukan jeans. Bukan jeans dah 300 dah? Kita akan pergi ke bukan jeans. Saya terpikat pada satu orang tua ni, dia berusia 71 tahun ni. Tadi pertama dia orang share dengan saya tentang risk cushion, kasut tu, Bas Rickson. Mereka kongsi dengan saya Bas Rickson. Saya kata, kenapa Bas Rickson? Kebetulan saya terbeli Bas Rickson. Saya tak tahu pun apa di balik Bas Rickson tu. Saya beli, dia orang kata, Ninja Carbon pakai Bas Rickson. Sejak tu saya follow Ninja Carbon dan berminggu-minggu, dah jadi bulan dah saya follow Ninja Carbon. Tadi saya tengok dan baca biografi dia. Saya ingin berkongsi dengan saudara tentang uniknya orang tua ni. Kita ada display gambar Ninja Carbon sekarang. Saudara boleh tengok, inilah Ninja Carbon. Dilahirkan pada tahun 1949 di Itali, tetapi berdarah Inggeris. Kemudian dia membesar di North England, di North London, di England. Unik dia adalah dress up dia sangat different pada yang lain, iaitu lebih kepada penggunaan cargo pant. Jadi kalau saudara nak main cargo pant, janganlah terbayang ini adalah seluar untuk berkebun dan bersawah ataupun masuk hutan, kerana Ninja Carbon menjadikan
orang kata cargo pants sebagai satu dress yang saya memang teringin, tapi dengan umur saya tak mampu. Walaupun Ninja Carbon tahun ni dah 71 tahun, masih lagi sangat-sangat agresif dengan jumpsuit dan juga cargo pants. Dengan satu prinsip, dia mengatakan dia main bandar. Dia hanya bermula dengan seorang lelaki yang main bandar, kuat main bandar, dan dia kata gayakan segala benda dengan gaya anda sendiri. Itu yang menjadikan kenapa Ninja Carbon sangat unik sekarang pada usia 71 tahun. Dia menjadi trend dan fenomena di Japan dan juga China, adalah kerana apa yang saudara lihat, Men's Without Jeans. Walaupun ada satu dua gambar yang saya pilih tadi adalah gambar dia mengenakan jeans, tapi selebihnya dia sangat dipengaruhi oleh jumpsuit dan juga oleh cargo pant. Ninja Carbon dilahirkan pada tahun 1949 di Itali. Kemudian dia ikut keluarganya pulang ke London. Ketika dia berusia 18 tahun, dia masuk ke universiti di Newcastle Numberia University untuk dalam pengkhususan bidang fashion. Apa yang menarik tentang lelaki ini adalah, saudara bayangkan ketika dia berusia 18 tahun hingga berusia 21 tahun dia belajar universiti, pengaruh bandar dan pengaruh barangan terpakai terutama daripada World War II sangat kuat ke atas dia beliau. Hinggalah dia berusia 22 tahun. Pada tahun 71 lepas saja dia grad, dia terus melancarkan jenamanya yang pertama, iaitu kriket. Bayangkanlah, saya suka kerana dia juga seperti Ralph Lauren, orang yang memulakan sesuatu pada usia yang muda, dan lebih dari Ninja Carbon ni, dia memulakannya selepas dia graduate universiti. Walaupun dengan menggunakan pengaruh daripada, pertama dia kata, saya akan pakai sesuatu yang trendsetter, yang bukan saya mengikut orang, tapi saya ingin orang mengikut saya. Tetapi bagusnya barang-barang yang dia pakai semua diangkat daripada gundi. Jadi kalau saudara pergi ke IG dia, saudara akan tengok macam mana dia boleh pakai 3/4, kemudian disarung dengan baju baseball, dan kemudian menggunakan cargo pant, dan menggunakan kasut kita panggil sneakers. Menjadikan, dan juga topi, cara dia bergaya. Apabila dia melancarkan jenamanya pada tahun 71, jenamanya meletup. Dia panggil The Army Gym ni meletup pada tahun 83, dan dia terus tukar jenamanya daripada kriket kepada namanya Ninja Carbon. Berarti ketika dia berusia, lahir tahun 49 dan tahun 83, 50, ketika berusia 34 tahun, namanya telah pun menjadi jenama, iaitu Ninja Carbon. Dan bayangkanlah, jenama ini adalah jenama yang diaspirasikan daripada barangan dalam gundi. Iaitu tinggalan dengan aspirasi utamanya adalah pada dress up yang digunakan dalam World War II. Sebab tu kita tengok banyak jumpsuit, dia banyak jaket, dan dia banyak main dengan ni. Sebab tu saya bila tengok cargo pant, saya ingin mempromosi bahawa cargo pant, kita mungkin melihat expectation kita pada cargo pant agak biasa je, kita rasa pakai sebagai casual saja. Tetapi bagi mereka yang ingin beralih daripada jeans kepada bukan jeans, Ninja Carbon telah memberi kita option bahawa cargo berada dalam lig tertinggi fashion streetwear. Sekiranya saudara ingin bergaya dengan menggunakan orientasi jeanless, tanpa jean. Apa yang menarik, apabila tahun 83 dia melancarkan jenamanya terus saja diterima oleh Isetan dan Matsuya. Itu dua syarikat rangkaian store yang dianggap sangat terkemuka dengan fashion di seluruh dunia, dan diedarkan dengan begitu meluas pada tahun 1983. Dan yang lebih menarik, pada tahun 2015, Ninja Carbon berjaya memecah tradisi yang paling besar apabila pasaran pakaian beliau menjadi sangat popular di China. Dia bergabung dengan dua orang pereka, saya lupa, salah satu adalah pereka daripada Latin American dan seorang lagi adalah pereka daripada Jepun. Tapi apa yang saya nak share dengan saudara dalam opening session ni adalah melihat cargo pant. Bagaimana, satu adalah saya nak bagi tahu, kata kita berkongsi barang dalam gundi. Selalunya kita selalu fikir kita nak pakai adalah apa yang orang pakai. Kita nak fikir kita akan pakai berdasarkan fashion dan trending. Tetapi Ninja Carbon memberi satu gambaran bahawa apabila menemui barang dalam gundi, anda menggayakannya mengikut cara anda sendiri. Sebab tu saya terkejut bila melihat satu foto dia menggunakan t-shirt 3/4. Kemudian 3/4 tu disarungkan pula dengan satu baju baseball. Kemudian disarungkan dengan satu cargo pant. Cargo pant tu dilipat ke knee length ataupun ankle length. Kemudian dikenakan dengan kasut canvas. Mungkin sedang share gambar je Kita ni orang sedang melihat gambar Ninja Carbon sekarang. Seorang yang memulakan dunia fashion pada usia 22 tahun dengan jenama kriket, kemudian bertukar pada jenama Ninja Carbon pada tahun 83, dan hingga hari ini beliau menjadi aspirasi dengan dunia menggambarkan, walaupun dia lahir di London, tapi fashion yang sangat berpengaruh di Jepun dan juga di China. Iaitu barang-barang yang dikeluarkannya sekarang di bawah jenama Ninja Carbon adalah barang-barang fashion on the street dengan beraspirasikan barangan ketenteraan bagi Perang Dunia Kedua. Kurang jeans dalam elemen pemakaian beliau. Banyak adalah jumpsuit dan banyak adalah ni. Ini antara warna yang
selalu kita nampak lah kalau Ninja Carbon pakai, ini adalah warna kegemaran dia, hijau begini. So saya nak tunjuk saja kata setiap kali apabila kita main kargo dan kita jumpa banyak kargo dalam bundle, kita akan memikirkannya bahawa kargo berada dalam legal option saja. Berarti kita beli kerana kita dah ada jin, kita nak beli kargo, dan kita akan fikir kargo adalah pakaian lasak untuk kerja-kerja lasak, tetapi sebenarnya dia adalah fashion. Cuma di Malaysia belum lagi menjadi trend untuk menggayakan kargo seperti mana kargo pen seperti mana Ninja Carbon menggayakannya. Dan saya rasa dia adalah option yang menarik, sangat kreatif, dengan topi dan juga saudara tengok gambar sana, saudara boleh tahu, saudara boleh bayang. Kita telah menggunakan sistem sekarang ni gambar senang, tak payah lagi tunjuk depan-depan kamera tu. Kita dah menggunakan sistem di mana setiap kali saya buat gambar, saudara akan dapat tengok. Kita ada berapa view ni dah? 600 lebih kita berkongsi Ninja Carbon, dan saya hanya akan mula selepas azan. Kita akan break 4.20 di mana kita akan diam untuk menghormati azan. So saya ada waktu sikit lagi, bila sampai saja 4.20 saudara Jack akan maklumkan kepada saya untuk stop memberitahu ini adalah laluan untuk azan. Dan ini antara lagi pen, sebab tu saya pernah bersembang-sembang yang satu hari saya nak pakai. One day I will try, bila dapat macam ni. Kalau dapat saya, ini adalah saya 34. Cuma macam mana nak menggayakan sekali untuk studio, saya rasa okey. Kalau untuk luar saya mungkin tidaklah. Tapi melihat Ninja Carbon selalu memberikan saya aspirasi tentang seorang lelaki Inggeris. Kalau kita kata dia best, Interport dia best. Kalau saya cerita dekat saudara, Shinichi Haraki berorientasikan Japan, penetrate market London. Dia membawa jenama apabila dia bekerja dengan Petmore, jenamanya daripada Jepun merentas United Kingdom, di mana penggila-penggila motosikal di UK dan Eropah yang mencari jin yang sesuai untuk menunggang motosikal besar melanggan Ironheart. Terbaliknya, Ninja Carbon adalah seorang Inggeris yang kemudian fashionnya tak meletup di Inggeris, fashionnya meletup di Jepun dan meletup di China. Itu dipanggil cross culture, di mana Eropah mencari barangan yang datang dari pembikin hebat dari Asia, manakala Asia pula mencuba alternatif dengan mendapatkan fashion daripada seorang British yang ekstrim. Dia menariknya kerana Ninja Carbon adalah lulusan sekolah fashion. Ini berbanding daripada apa yang saya kata pada saudara Iwaya, pengasas Pure Blue Jean. Beliau tidak terdidik dalam sekolah fashion, tidak terdidik di peringkat tinggi. Beliau hanya belajar tentang jeans daripada abangnya dan kemudian bekerja di syarikat jeans. Kalau saudara tengok Shinichi Haraki, beliau bekerja dengan Edwin, kemudian menjadi pengarah kreatif kepada Edwin, kemudian menghasilkan Ironheart. Kalau saudara melihat siapa lagi Shinichi Iwaya, dan kalau saudara melihat Hiroshi Okamoto, itu pengasas kepada jenama The Real McCoy dan Toy McCoy. Beliau adalah seorang pengembara yang menghabiskan masa hipisnya selama 2 tahun merantau daripada store ke store, hingga disebut dalam jurnalnya tidak ada negeri yang dia tidak rentas selama 2 tahun boleh mengembara backpack, beli barang bandel. Kebanyakannya adalah barang berkaitan dengan World War II. Dia hantar balik ke kampung halaman di Jepun, pusing lagi, hingga beliau menjadi kolektor dan kemudian menghasilkan jenama di bawah The Real McCoy sebelum beliau berpecah dan menghasilkan sendiri namanya The Toy McCoys. So itu yang menarik. Dan Ninja Carbon, walaupun tidak fashionnya sama ada cricket yang dikeluarkan pada tahun 71 hingga tahun 82, hanya so and so aja, tetapi apabila dia melancarkan The Army Jeans di bawah jenama The Army Jim GYM di bawah jenama Ninja Carbon, dia meletup. Dan pada tahun 2015, maksudnya dia dah berusia, sekarang usia dia 71. Berarti seorang lelaki mencapai kemuncak dalam dunia fashionnya ketika berusia 65 tahun. Semangat hidupnya itu yang luar biasa. Walaupun dia memulakan kariernya di London pada usia 22, fashionnya mula mendapat tempat pada tahun 83, tetapi usahanya pada tahun 2015 untuk memecahkan market dan menguasai pasaran China dan juga pasaran Japan dengan style yang saya sebut sekarang ni, The Jim Army tu, jeanless tu, yang saudara dibelanja gambar dia oleh editor Jack, jadi editornya yang memilih gambar yang saudara tengok ni, memberi gambaran kepada kita betapa hebat lelaki ni. Dan bagaimana, saya tak katalah nanti orang kata pula dah tua, tak, saya cuma mengatakan bagaimana seorang lelaki yang berusia 71 tahun masih lagi energetik, masih lagi keep positif dalam dunia menghasilkan fashion hanya kerana semangat bandelnya. Kerana kena tahu, saudara harus tahu, barangan yang dipakai oleh Ninja Carbon semua adalah barangan karung gundi. Walaupun beliau menghasilkan fashion, tetapi daily life dia adalah semua barangan karung gundi. Jumpsuit adalah benda yang saya tak pernah tengok orang pakai dekat tempat kita.
Tak pernah orang main jumpsuit, tak ada siapa sanggup main jumpsuit, tapi Ninja Carbon telah menjadikan jumpsuit satu trend fashion yang digilai oleh pengikut-pengikutnya di China dan juga di Japan. Kita boleh tengok saja untuk melihat bagaimana orientasi fashion. Saya nak suka sebab dia dynamic. Pada usia 71 tahun, orang 65 tahun sedang berfikir tentang pencen, menghitung-hitung wang KWSP untuk buat apa, nak bercuti, nak apa. Betul, pergi Mekah apa semua, tapi energetik, bagaimana beliau terus kekal positif, bagaimana fashion terus memberikan tenaga kepada beliau, stamina kepada beliau. Pada usia 65 tahun, beliau menandatangani pasaran yang besar untuk menghasilkan koleksi-koleksinya. Walaupun beliau melancarkan The Autumn Collection-nya pada tahun 2013, tetapi tahun 2015 adalah tahun kemuncak apabila syarikat-syarikat daripada China menawarkan kepada beliau untuk menghasilkan dalam produksi besar-besaran pattern-pattern dan desain Ninja Carbon ni.